Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bika min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa zuqlina wa maulana wa qudwatina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang dihormati tuan pengurusi seterusnya, para imam, para bilal, para ustaz, untuk guru, ahli jawatan kuasa masjid, seterusnya muslimin dan muslimat sekalian, kita panjatkan syukur banyak-banyak kehadratillah SWT yang masih memberi kesempatan kepada kita untuk bernyawa di atas bumi Allah, dapat mengadakan program kuliah maghrib pada malam ini. Mudah-mudahan kehadiran kita tertulis di sisi Allah SWT sebagai suatu amal saleh. Yang mana amal itu memberi manfaat kepada kita pada hari kita bertemu dengan Allah di Yaumul Mahsyar nanti. Baik, dalam suatu hadis Nabi SAW pernah bersabda yang bunyi Iza matal abdu qalatil malaikah ma qaddama wa qala an-nasu ma khallafa atau kama qala rawahul Baihaqi. Jadi insya-Allah kita akan cuba mengupas apakah maksud hadis yang begini pendek, yang saya rasa tuan-tuan pernah dengarlah hadis ini. Ada disebut dalam kitab Sunan Baihaqi. Sabda Nabi SAW, Iza matal abdu, apabila mati seseorang manusia, qalatil malaikah, malaikat akan berkata, ma qaddama, apa yang dia bawa, wa qala nas, orang ramai atau manusia pula kata, ma khallafa, harta benda dia tinggal. Hadis yang begini pendek tapi dikupas oleh ulama-ulama sehingga menjadi kitab yang begitu besar. Ada dua orang ulama yang telah menjadikan hadis ini sebagai tajuk kitab. Dia boleh kupas hadis yang pendek sampai memakan ruang beratus-ratus muka. Sebab itulah sabda-sabda Nabi SAW ini jawami'ul kalim, maknanya perkataan yang begitu banyak maknanya, yang qalla lafzuhu, sedikit lafaz tetapi kasura makna, makna yang begitu banyak sehingga setiap lafaz dihuraikan oleh ulama-ulama tak habis cerita. Sekarang ni pun masih keluar lagi kitab-kitab syarahan hadis, nampak tak habis. Itu maknanya istimewanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sepatah dia cakap sampai ribuan ulama ambil kupas, hurai, tafsir. Sepatah je. Dah kalau hadis banyak mana? Sepatah ni satu kalimah. Satu kalimah. Kalau dua kalimah, kalimatan, banyak lagi ulama tafsir. Istimewanya Rasulullah gitulah. Cakapnya sikit, maknanya banyak. Kita cakap banyak, dah ada pakai rawas kepeng pun. Nampak tak? Daripada lepas subuh cakap ada kopi, pukul 11 baru sudah. Nampak? Tak boleh guna sekepeng. Tu kita. Tak ada orang nak sarah, kita kata. Orang dengar pun kemar mulut nak makan nasi. Tu istimewanya Rasulullah. Dalam hadis ni Nabi kata bila seseorang itu telah meninggal dunia, Arab panggil mati. Mati itu bahasa Arab. Mati bahasa Arab. Mata yang mutu mautu bahasa Arab.
Orang putih panggil benda? Dek. Dek. Dai tak kena, nahu tak kena. Dek. Melayu panggil mampus. Maknanya sama belaka. Nampak? Adamul hayah liman kana hayya, ketiadaan hidup bagi mereka yang sebelumnya hidup. Jadi apabila orang itu mati, malaikat akan tanya, ma qaddama, dia bawa benda mati ni. Benda dia bawa ni. Yang mati dalam hadis ni kita lah. Jangan kata orang dalam hadis ni. Nampak? Iza matal abdu, seorang hamba itu, dah kita hamba lah, kita lah kat gigi, kita mati kat gigi bawa benda. Tu soalan dia. Nampak? Jangan nampak orang lain. Ni pok teh pasal pok teh nampak dak gerak dah ni. Pok leh ni. Nampak? Pasal pok leh nak masuk ICU dah. Dak pun pok najik. Jadi hak nampak bila sebut mati kita lah. Jadi kita mati kat gigi, malaikat akan tanya apa benda kita bawa. Sebab tu hidup ni satu perkara yang sangat penting. Hidup. Sebab apa? Sebab kita akan mati. Oleh kerana kita akan mati, maka hidup suatu perkara yang sangat besar nilainya. Patut orang yang tahu nilai hidup, maka dia akan mati dalam keadaan yang dikendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ramai di kalangan kita tak reti nilai hidup. Macam-macam tafsiran yang dibuat tentang kehidupan. Di antaranya hidup hanya sekali. Tu jangan ikut tu. Nampak? Peribahasa gila. Orang sewe cakap hidup hanya sekali. Tu bodoh. Dalam Islam Allah dan Rasul ajar kita hidup 2 kali, bukan sekali. Nampak? Summa yumitukum, lepas pada hidup Allah matikan kita. Summa yuhyikum, kemudian hidupkan kembali. Maknanya 2 kali. Dah betul tak peribahasa hidup hanya sekali? Tak betul lah. Kena bakar buku tu. Bila hidup hanya sekali, letak lagi ada waisang, waisang. PT judi pun bahan juga, sakit orang pun lebong juga, lambat menitah. Apa? Hidup hanya sekali. Enjoy Nabi ajar kita, Allah ajar kita hidup 2 kali. Tak usah susah dah maknanya bila hidup 2 kali. Yang susahnya sekali ni je hidup. Kerana sedih ingat Pak Teh. Apa? Ada bini. Tak ada bini, sedih apa? Orang tanya Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, orang yang mati tak ada nak nikah, mana dia bila-bila dalam surga? Nikah ke tak? Jawab Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, dia akan berkahwin dengan perempuan yang tidak bernikah di dalam dunia. Comel tu. Dalam dunia ni ada tak orang puan mati tak nikah? Ada tak? Ada orang lelaki ada tak? Ada ke? Dia kahwin dengan orang tu. Susah benda. Lepas tu hidup 2 kali. Faham? Kalau nikah dalam ni buat teh, jadi buat benda ke? Buat teh 71 kok. Nampak? Dah susah-susah. Dah biar kita cari bini seorang nak ke buat teh. Dah kata susah sangat. Boleh boleh nikah. Tengok saja 71. Gigi pula gelah. Nampak? Jadi hidup 2 kali. Bila hidup 2 kali, tak susah kalau apa yang kita ni kurang daripada orang lain. Nisbah keduniaan. Yang kita nak susah bila kurang amal akhirat. Lepas tu baru susah. Tapi sekarang manusia dia susah, tak ada dunia ke tak ada akhirat? Tak ada dunia. Faham? Tak ada dunia ni jadi susah. Tak ada akhirat tak susah. Padahal akhirat benda yang paling penting dalam kehidupan. Nak banding dengan dunia tak setuh. Maka kalau tak ada hak dunia, duka cita sikit, muna sabarlah.
Ni siapa kadang-kadang nak bunuh diri. Nak bunuh diri, nega dak laku bunuh diri. Putus kasih nak terjun bangun nah. Apa putus kasih. Neh. Siapa marah Tuhan ni? Kenapa Tuhan pisahkan kami? Aduh tanya. Ni semua ni terbawa-bawa dengan cerita keling. Duk tengok cerita keling ya. Nak keling tu hego tamik, hego cicak. Nampak? Bila gepreng dia kena langgar dia ke tepi. Nampak? Dia pergi semula kat Tok Kong. Dia marah Tok Kong ni. Kemarin dia suka. Faham? Kasih dia mati kena langgar dia ke tepi. Dia pergi di Tok Kong dia blebeng. Ya nada. Nampak? Marah. Nampak? Ni orang Melayu pula ni. Bila tak senang, bila rezeki sepik, bila nega tak laku, bila putus kasih, marah Tuhan. Nah, kenapa pertemukan kami jika hendak pisahkan kami? Aduh. Nampak? Apa salahku? Apa salah ibuku? Bodoh belaka. Faham? Kita ni hamba Tuhan kan? Dah. Kita berjalan di atas apa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dah mati, lepas tu hidup pula. Susah pula kita orang beriman. Sebut di dalam hadis orang beriman akan dibayar, dikurniakan di dalam syurga. Orang yang paling komang sekali ya. Dia ni lah hak kopeh sekali masuk syurga. Maka Allah beri kepada dia tanah seluas antara negeri Yaman sampai ke negeri Syam. Allahu Rabbi. Ni satu hadis. Syam ni utara sekali Syria. Nampak? Dekat sepadang Cyprus. Sampai ke Yaman 2000 kilo. Nampak? 2000 kilometer. Maknanya lebih kurang 1400 batu tanah Tuhan akan beri kepada orang yang masuk syurga yang komang sekali dalam ramai-ramai. Orang lain lebih pada dia belaka. Luah